Soalan saya jelas tak? Jelas. Jelas Kita gunakan nota Dr. Imran yang buat tahun berapa tu? 2015-2016. Nota ni sama je sebenarnya daripada buku ni je. Okey, kita extract keluar sahaja. Okey, so untuk chapter 2 ni kita fokus kepada bond yang membayar fixed interest kepada holder, pemegang bond tersebut ataupun pembeli bond. Okey, jadi pembeli bond akan dapat bayaran kupon. Okey, interest bagi bond saya kata apa tadi? Dipanggil sebagai kupon. Okey, jadi kupon yang dibayar kepada pembeli bond ini adalah tetap. Fixed interest bond. Okey, bila dia tetap lagi-lagilah dia adalah annuity. Okey. Okay, so a bit sedikit definition. So bonds yang dekat rumah nampak kan? Nampak. Bond are securitized loans which may be bought or sold before they are repaid. Okay, so purchaser of a bond receives certificate which stipulates the rate of interest to be paid and the amount to be repaid at the end of the loan. Okay, so if you buy a bond, you are the purchaser. Okay, I am the issuer of the bond. I want some money, so I am the issuer of the bond. So I issue the bond and then you purchase the bond from me. You will get a certificate. Okay, dalam certificate tu tulis rate of interest to be paid. Rate of interest to be paid tu maksudnya apa? Apa yang you akan dapat? Kupon tadi. Okay, rate of interest itu menunjukkan berapa banyak kupon yang you akan dapat. And the amount to be repaid at the end of the loan. Berapa jumlah yang akan saya sebagai issuer akan bayar pada hujung ataupun pada maturity bagi bond tersebut. Okay, bond dia ada tempoh. Ada tempoh bond ada setahun, ada 3 tahun, 10 tahun hingga 30 tahun. Okay. Okay, so as I mentioned before, we concern only with bonds which pays a fixed income. Okay, also known as coupon or interest payment. Okay, so coupon ni memang macam special term lah. Untuk bond memang kita bagi coupon. It is repayable at nominal or par value. Okay, so istilah ni nominal value ataupun par value on a single date known as maturity date or redemption date. Okay, dia akan bayar balik, issuer saya akan bayar balik pada you certain amount. Okay, you bayar, you beli bond kat saya, you bayar. Lepas you bayar duit tu, saya gunalah duit tu kan. Lepas tu saya bayar you kupon. Berkala, secara berkala ada tempoh dia, nanti kita bincang. Okay, bila sampai maturity, saya akan pulangkan duit you. Okay, so ada nilai dia. Okay, nilai yang saya bayar tu kita panggil sebagai nominal value ataupun par value. Okay, so kalau you dengan nominal value ataupun you dengan par value, dia adalah benda yang sama. Okay, and tarikh akhir tadi kita panggil sebagai maturity date tersebut ataupun redemption date. Tarikh penebusan. Okay, it has been assumed that the annual coupon D is payable in equal half yearly installments and that an interest payment has just been made. Okay, so kita denote annual coupon as D. Okay,
Kupon setahun sebagai D. Kita simbolkan sebagai D dalam kita punya buku ni. Tempat lain mungkin lain lah. Tapi untuk buku teks kita ni kita gunakan kupon, bayaran kupon bagi setahun adalah D. Okey, sebab interest yang kita quote adalah untuk setahun. Kita akan sebut yang tadi kat sini. Rate of interest to be paid. Kita akan quote dia annually. Jadi you akan dapat kupon. Bila you tahu dia punya interest, you tahu berapa you punya amount yang you pinjamkan ataupun yang you beli bond tadi, you dapat tahu berapa persen, berapa duit yang kupon yang you akan dapat setahun. Okay? Tapi tak semua jenis bond membayar setahun sekali. Ada bond yang membayar 2 kali setahun. Banyak yang bayar 2 kali setahun. Jadi dua kali setahun maksudnya berapa bulan sekali you dapat? 6 bulan sekali. 6 bulan. Okay. So 6 bulan sekali you akan dapat satu kupon. So kupon itu nilainya adalah D per 2. Sebab D tadi setahun. D per 2. Okay, boleh So this is how bond works. This is me, investor or the lenders. This is me, issuer. Saya issuer ataupun nampak best dia saya issuer padahal saya ni yang meminjam. Kan? Okay, so saya issuekan sertifikat tu yang sebenarnya saya nak pinjam duit you. Betul. Lepas tu, you adalah investors ataupun peminjam, pemberi pinjam. Pemberi pinjam. Okay, so you berikan nombor satu. Yang nombor satu ni, you lend or invest fund, you bagi duit kat saya. Lepas tu saya gunakan duit tu untuk biayai projek ataupun development ataupun apa-apalah yang saya nak buat. Okay, so projek tersebut akan generate income kepada saya. So saya akan bayar periodic interest. Kupon tadi kepada you dan kemudian principal at maturity. Okay, saya bayar balik pada maturity. Okay, boleh jelas itu je konsepnya. Types of bond. Bond may be classified into 3 separate categories. So we have domestic bonds, yang pertama, foreign bonds and euro bonds. Okay. 3 bond, domestic bond, foreign bond and euro bond. Okay, domestic bond ni domestic bond. Cuba bandingkan antara 3 jenis bond ni. Issue by domestic borrower. Saya adalah domestik lah. Saya orang tempatan. Denominated in local currency. Dengan local currency. So kita issue tu, kita punya certificate tu, dalam tu tulis RM. Sold mainly to domestic investors. Hanya issue kepada, open kepada Malaysian citizen. Okay. Dan itu kita panggil sebagai domestic bonds. Okay. So next one, we have foreign bond. Dominated in local currency, but issued by a foreign borrower. Jelas kan? Yang meminjam ni bukan orang Malaysia. Tapi dia tulis dalam dia punya sertifikat tu RM. Untuk kita lah, rakyat Malaysia. Okay, tu kita panggil foreign bond. Dan yang ketiga adalah euro bond.
usually issued internationally by a syndicate of banks. Okay, a group of bank. A group of bank. Okay, so international. Dia issue je. International, dia issue kepada sesiapa internationally. In variety of currency. Okay, so di issue kepada sesiapa sahaja dan dalam pelbagai currency. Dah boleh bezakan tak antara tiga tu? Okay, in terms of siapa issuer dia, siapa dia punya issuer ataupun borrower dia, dia punya domination currency dan siapa investor dia. Okay, siapa yang di-issue kepada siapa. Okay, untuk domestic bond, ada tiga market yang utama. We have US bond market. US bond market, kita ada Japanese bond market and UK bond market. Okay, you kena bezakan pula antara tiga ni. Dalam US bond market, kita ada treasury notes. US kita ada ni T-bills. Kita ada nama yang berbeza. Kita ada T-bills. T stands for treasury bills. Lepas tu T-notes and T-bonds. Okay. Kalau T-bills, dia punya maturity adalah less than 1 year. Kalau T-notes, greater or equal to 1 year. Ataupun to 10 years. 1 year to 10 years. Kepada mana? 1 year to 10 years. And for T-bonds adalah 10 years to 30 years. Okay, so dia beza nama dia tu based on dia punya tempoh. Tempoh bagi bond tersebut. Okay, kalau 30 tahun maksudnya 30 tahun baru you akan dapat balik, you boleh redeem balik you punya nominal yang you bayar mula tu. Risiko dia tinggi. Risiko dia tinggi. Kebaikan dia biasanya kalau lagi lama ni kita akan dapat, biasanya dia akan offer coupon rate yang lebih tinggi ataupun interest rate yang lebih tinggi lah. Kalau you buat investment secara umumnya fixed deposit, simplest one. Fixed deposit, kalau you buat untuk tempoh yang pendek, you akan dapat pulangan yang rendah. Tapi kalau lebih lama, lebih tinggi lagi you akan dapat. Itu in general, memang macam tu. Ada lah yang ambil sebab tu dia ada lagi. Reason apa? Kenapa dia ambil? Bond ni, kita boleh jual pula pada secondary market.
Dia ada pula ni yang nanti yang you akan kira nanti yang bila you beli bond tu kemudian you jual pula bond tu. You jual pula bond tu kepada orang lain. You splitkan bond you. Maksudnya it's it is 30 years punya bond. Kemudian you jual bond ni kepada uh, you jadikan dia pendek-pendek pula. You splitkan dia. Yang ni jadi setahun. Seorang ni beli setahun lepas tu dah pulang balik. Faham tak? Um, dia yang kita isu mula tu dengan orang yang pertama beli tu. Yang dia tu yang splitkan pula tu. Faham? You bagi sertifikat pada orang tu. Orang tu lah yang akan dapat dalam masa 30 tahun. Okay, tapi in between tu uh, orang yang pegang bond tu boleh pula splitkan dia punya bond. Okay, in certain case lah adalah dia punya syarat-syarat dia kan untuk jadi macam tu. Okay, so akan ada profit dekat situ yang pada yang pemegang tu dia dapat something else lah. Okay. Okay, so itu adalah US bond market. And then we have Japanese bond market. US bond market tadi pun government bond T-bills, T-note, T-bond tu semua government. Okay. So government, kita ada government bond, kita ada corporate bond. Kalau you ada dengar saya sebut tadi. So ada government bond dengan corporate bond. Corporate tu maksudnya daripada syarikat, corporate lah. Okay, government ni kerajaan. Kenapa kerajaan isu bond? Kenapa? Untuk? Untuk negara. Ya. Yeah. Tujuan yang sama untuk pembangunan, untuk pembangunan negara, untuk projek-projek yang negara rancang. Okay, jadi dia isu bond ataupun kalau kita ada satu bond yang Islamik, apa namanya? Di Malaysia. Bond yang Islamik, Islamic bond di Malaysia, nama dia apa? Oh, jam. Cepat. Yang dekat rumah, you boleh search dalam kelas ni, dia pandang muka saya. Nama apa? Okay? Okay? Mula dengan huruf S. Suku. Itu adalah Islamic bond. Okay? So, Malaysia yang leading dalam sukuk ni. Dari 2007 lagi macam kita non dengan yang kita memang dipandang lah dari segi produk kewangan Islam. Sebab kita isu sukuk tu yang besar lah di Malaysia. Sekarang ni saya pun tak pasti kita punya status macam mana. Tapi banyak dah lah di negara-negara lain pun yang offer sukuk, yang gunakan produk sukuk ni. Okay, so sukuk adalah bond Islam, secara Islam. Okay, adalah perbezaan dia, sedikit perbezaan yang menjadikan dia sebagai satu bond yang patuh syariah. Okay, jadi tidak menggunakan faedah lagi tak. Sebab dalam Islam, kita tak dibenarkan untuk mengambil riba. Padahal faedah itu adalah riba dalam Islam. Okey, jadi untuk Muslim di Malaysia, kita ada produk alternatif iaitu sukuk. Okey, kalau kita nak masuk dalam pasaran modal ni. Okey, sukuk yang latest yang saya dengar, apa dia? Saya dengar mana awak tahu. Pernah dengar tak sukuk prihatin? Tak pernah dengar. Boleh search sukuk prihatin. Yang itu sukuk tu pun dikeluarkan baru-baru ni lah masa kita sibuk dengan COVID ni kalau tak silap saya. So ada sukuk prihatin. Okay, yang diisu, kerajaan isu, so you boleh beli sukuk tersebut. Okay, berapa tempoh sukuk prihatin tu? Maturity date dia? Cari. 2 years. 2 tahun je?
2 tahun je. 2 tahun je. Pendek tempoh dia. Okey, so kenapa kerajaan keluarkan sukuk prihatin tu? Remember idea dia kerajaan nak duit. Idea dia kerajaan nak duit. Sebab masa tu kan COVID kan. Jadi banyak kita kena bantu dari segi kita punya kesihatan, daripada nak support rakyat yang kehilangan pekerjaan. Okey, jadi kerajaan kena dapatkan sumber kewangan untuk bantu semua ni. Okey, ya? Yeah? Hmm. Hmm. Apa profit dia? Kalau tak dapat interest, dia macam mana cakap kalau Islamic product ni, dia tak panggil interest, dia panggil pulangan. Secara umum, kalau you masuk dalam investment yang patuh syariah ataupun simpanan akaun-akaun ni yang patuh syariah, kita panggil dia sebagai pulangan. Dia, maksudnya you akan dapat something jugalah. Nampak macam sama je, macam faedah. Tapi sebenarnya konsep dia di belakang tu bukan simply you dapat duit sahaja. Dia ada melibatkan perniagaan. Dia ada melibatkan perniagaan ataupun melibatkan sesuatu yang jelas. Ada sesuatu yang berlaku. Kalau perniagaan kan jelas you niagakan apa. Okey, dan keuntungan daripada itu baru akan diberikan. Dia akan berikan pulangan kepada you. Sedikit ganjaran lah. Atau kita panggil pulangan sebagai ganjaran. Okey, kalau faedah ni macam kita tak perlu tahu apa-apa, ada perniagaan ke tak niagakan ke duit kita tu, yang penting kita dapat je duit tu. Okey, kadar faedah tu begitu, dia atas duit tu je. Tapi kalau yang Islamik punya, dia mesti ada di belakang tu sebenarnya apa yang berlaku, ada perniagaan jelas. Dan baru kita dapat pulangannya. Kalau rugi, ikutlah ada konsep-konsep yang Islamiknya konsep kat situ. Kalau ada konsep yang kata kalau rugi sama rugi, kalau untung sama untung, ataupun ada pihak rugi, yang ini ada yang bukanlah satu rugi, satu tak rugi. Ada yang dua-dua, kalau rugi, dua-dua yang rugi. Satu rugi dari segi kewangan, satu rugi dari segi usaha. Kita ada konsep mudarabah, musyarakah dan sebagainya. Okay, so ada konsep-konsep Islam dalam Islamik punya produk. Okay, so bersikit untuk you tahu. Kita ada satu elective matematik kewangan Islam kalau nak detail tentang tu. Tapi saya tak tahu lah dia offer ke tidak. Tak pernah offer lagi setakat ni. Okay, boleh? Tapi yang ni saya tak jelaskan. Dalam topik ni kita tak terang tentang sukuk. Kita cuma cerita secara umum tentang bond sahaja. Okay? Doctor, I have a question. So, let's say for the Islamic bond, right, is it non-Muslim cannot buy it since it stated it's Islamic bond? Sukuk prihatin tu open to everyone tak? Saya tak pasti untuk sukuk, tapi Munfir, kalau you boleh je buka akaun, kalau akaun bank yang Islamik saya rasa boleh je. Maksudnya yang bukan Islam pun boleh je masuk dalam perbankan Islam. Sebab in fact dikatakan, saya pun tak tengok study yang sebenar, dikatakan memang ramai yang masuk dalam perbankan Islam. Maksudnya buat loan, guna Islamik punya loan dan sebagainya. Produk-produk yang Islam, banyak juga yang bukan Islam yang ambil. Bukan untuk yang orang Islam sahaja. Disebabkan konsepnya yang tidak menindas mana-mana pihak. Ada pihak bank dan pihak kita sebagai peminjam pun tidak ditindas dalam konteks pinjaman. Okay? Ada tak tulis? Okay, thank you, Doctor. Nanti saya tengok baik semula yang tu. Tapi setakat yang saya tahu tak ada masalah lah untuk yang bukan Islam di Malaysia ni untuk mengambil produk-produk yang Islam.
Okey? Kecuali saya rasa tabung haji je. Tabung haji tak boleh masuk kan? Saya rasa tabung haji tak, sebab tabung haji untuk asalnya tabung haji tu yelah. Boleh kan? Okey. Semua orang boleh. Sukuk prihatin tadi kan? Untuk sukuk prihatin tadi boleh. So sukuk tu Islamic bond, so semua orang boleh. Kalau untuk tabung haji, saya rasa sebab tabung haji konsepnya adalah tempat untuk menyimpan wang umat Islam untuk pergi menunaikan haji, pergi ke Mekah. Okey, sebab tu dia ada untuk orang Islam saja. Bila kita simpan tu, dia tak simpan saja, jadi dia laburkan duit tu. Dia laburkan duit tu, dia niagakan duit tu. Jadi daripada perniagaan tersebut dia dapat keuntungan yang dibagi kepada dividen kepada semua pemegang-pemegang ataupun semua penyimpan, pendeposit di tabung haji. Okey, tabung haji dia punya pulangan agak baik lah. Saya kira baik lah. Cuma agak merosot lah sekarang ni. Okey, ada soalan lain? Tak ada? Okey, jelas Okey, so tadi US bond market. So Japanese bond market, also Japanese government bond, issued by Japanese government bond. Okay, interest payable in equal half yearly installment. Okay, so Japanese bond, coupon is payable half yearly, 6 bulan sekali. Okay, UK bond market, also by government, so British government. Interest payable in equal half yearly installment. Okay, so UK bond market ni kita panggil dia punya bond sebagai tulis tak? Gilt. Ada dekat dalam buku teks you. Tak pula nak cari. Nampak tak dekat buku teks you tu dia tulis sebagai nama dia. Dia ada nama special untuk bond, UK bond. Gilt. Okay, namanya gilt. Gilt edge securities or gilt. Okay, itu nama bagi British government bond. Okay, so kalau you dengar gilt, you janganlah terkejut benda apa benda pula ni kan. Itu terus you tahu dia adalah British government bond and dia punya coupon payment macam mana? 2 kali setahun, 6 bulan sekali. Okay, equal payment. Okay. Alright, so okay, we go to the next type of bond, foreign bond. So main foreign bond market are those of United States. Nama dia Yankee. Foreign bond market. Tadi kita ada 3 bond market yang utama. US, Japanese dengan UK bond market. Untuk foreign bond ada 3 bond market yang utama. Yankee, Samurai and Switzerland. Okay, and then the third one, Eurobonds. Interest is paid annually. Okay, so this is the difference of this between these Eurobonds with the rest. But the interest is paid annually. Okay.
Okay, jelas antara tiga jenis bond ni tadi? Ni kita cerita tentang yang kat luar je. Eurobond have original term up to 10 years. Okay. Saya tunjukkan sikit. Macam mana bond ni? Nak tunjuk. Okay. Untuk bagi you relate dengan apa yang you belajar, bond ni for instance, sakit deh, kiri kanan pandang. Screen lagi, ni lagi, okay. Anggapkan garisan ni lurus. Okay, ni garis masa, biasa saya guna garis masa. Okay, say you have n period bond. Okay, so always mulakan dengan masa satu. Masa kosong. Okay, masa sekarang always kita denote kosong. Okay, kosong. Kemudian setahun. Okay, 1 tahun. 2 tahun. And finally, n tahun. Letak 3 titik di sini. Okay. Kalau kita tengok tadi, kita punya payment, coupon payment kita mostly dalam market-market ni ada tadi adalah payable semi-annually. Okay, untuk buku ni pun kita akan gunakan semi-annually. Okay, yang mana yang payment annually tak tadi? Bond apa? Apa dia? US bond. Eurobond. Okay. Annual coupon bond D. So you akan dapat daripada you punya sertifikat tadi berapa persen interest yang you akan dapat setahun. Jadi itu menjadi D setahun. Tapi bila kupon dibayar 2 kali setahun, setiap 6 bulan sekali you akan dapat berapa? D per 2. D over 2. Okay. So you akan dapat D over 2, D over 2. Kat sini pun D over 2, D over 2. And so continuously until time end, you dapat D over 2 lagi pada masa tu. Dapat. Dan pada masa yang sama, you akan dapat you punya you akan dapat you punya nominal. Nominal. T ini adalah kupon. Okay. So D per 2 adalah kupon per period. D adalah annual kupon. D besar itu adalah annual kupon. D per 2 adalah kupon per period. Per period. Okay, so periodnya adalah semi-annually lah, bayar 2 kali setahun. Okay, kenapa 100? Kenapa tak 1000? Sebab buku ni nak buat 100. Boleh tak jawapan dia macam tu? Okay, kalau you see examples elsewhere, usually dia akan gunakan 1000. Okay. Tapi dalam buku ni dia nak guna 100. Ikut dia lah. Jadi kita, kalau you nampak 100 dalam ni, ni sebenarnya untuk buku ni.
Okay, tapi value itu sebenarnya patutnya nominal value. Okay, nominal value. So, take 100 dalam buku ni, dia akan tulis letak aja 100. Tapi you tahu tu sebenarnya nominal value. So, tukarlah. Kalau, tak tetap. Okay? Ikut dalam kontrak. Ikut dalam kontrak ataupun dalam sertifikat yang kita dapat tu. Okay, tapi cuma dalam contoh dalam buku ni kalau nampak 100 tu sebab memang dia dah generalizekan untuk buku ni bab bond ni memang 100 dia punya nominal value. Okay. Okay. Okay, so you nampak kat sini D per 2, D per 2, D per 2, D per 2. So dia menjadi satu bentuk annuity. Okay, pembayaran berkala. D per 2, D per 2, D per 2, D per 2 sampailah ke masa N. So, it is N period. Annuity jenis apa? N period ordinary, tak bagi tahu pula. N period ordinary annuity. Alah, dah cakap. Kan, bayaran N period ordinary annuity. Sorry, N period ke? N period ke? Is it an N period ordinary annuity of D per 2? Confusion ni. Saya kata tadi, ni ignore, can you please just ignore first? This 100. Ignore the 100 So we are looking at the D over 2 only. Okay. So D over 2 makes an ordinary annuity. What kind of ordinary annuity is that and for how many periods? Apa? Aku tak nampak ke? Tu ada N lah doktor. N period lah. Betul ke? Mana? Nabil teka. 2N. Yang lain? Yang lain di rumah sila tulis. Nabil dia jawab yang lain. Cepat. N. Kita dua jawapan yang berbeza. Dalam kelas angkat tangan. Siapa N, siapa 2N? Tiba-tiba setengah N. Jangan. Remember, kita ada kalau sebelum ni you buat yang kita buat sebelum-sebelum ni, kalau dia N period 0, 1, 2, bayaran je dekat sini kan? RM1, RM2. Saya buat tanda dolar lah. Senang sikit. Kemudian, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, N. Jadi kita panggil ni sebagai N period ordinary annuity. Okay. Untuk yang ni, nampak tak saya buat tadi? Saya kira kan? Saya kira masa bila dia bayar. Bukan saya baca kat bawah ni. Okay, so kat sini ni yang pertama. Yang kedua, 2 period, 3 period, 4 period. Yang kat sini, you agak N period. 1 period, 2 period, 3 period, 4. Tek. Sini, mestilah 2N. Okay? So 2N. Nampak dekat sini N tahun. Tapi untuk period dia adalah 2N. Okay? Sebab periodnya adalah 1 period yang ni. 1 period jadi dekat sini adalah 2N. Okay, it makes 2N period of
ordinary annuity, so period of ordinary annuity, sorry. Dua N period ordinary annuity of D per 2. Okay. Jelas kan? Boleh kan? Okay. So bila kita ada ni, nanti kita akan tentukan berapa berapa nilai bagi bond ini dengan menggunakan konsep present value. Okay, jadi kita nak tentukan nilai bond ini sama ada it is worth ataupun tidak untuk kita nak invest. Ya, kita kita sebab kita dua pihak berbeza kan. Okay. So you investor, you nak determine sama ada berbaloi ataupun tidak untuk you bagi pinjam pada saya. Okay, jadi you kena kira sikit. Bila you nak kira, ya mestilah you kira pada masa sekarang kan. Knowing dia punya structure, payment structure pada masa hadapan. Sebab dia dah beritahu, contoh macam dalam Sukuk Prihatin tu dia dah beritahu berapa persen dia akan bagi, bila dia akan bayar, maturity date dia. Jadi you dah boleh buat dah timeline you. You tahu dah berapa tahun, berapa you akan dapat setiap period, kalau dia ada bagi kupon, berapa redemption amount dia akan bagi. Okay, so you boleh kira. You kira itu, kita gunakan konsep present value. So konsep present value ialah you bawa je lah semua payment-payment ni ke masa mana? Nak dapatkan present value kena bawa ke masa sifar. Discountingkan setiap payment tersebut. Discountkan semua payment ini di per 2. Discountkan dia akan bawa dia ke masa kosong. Ke masa kosong. Okay, yang ni pun bawa ke masa kosong. Okay, so you bawa semua ke masa kosong itu. Untuk setiap payment, dia menjadi present value bagi annuity. You dah tahu kan formula bagi present value annuity? Okay, jadi you tak payahlah buat satu-satu dah macam hari tu. You dah tahu dah macam mana formula, macam mana you tentukan formula untuk present value bagi annuity. Ordinary annuity. Ni kan ordinary annuity? You dah ada dah formula tu. So yang penting you tahu berapa dia punya regular payment D per 2. Formula dia apa? Tempoh dia berapa? So dalam kes ni, you jangan salah pula letak N. Tempoh dia adalah 2N. Okay? So we are talking about D per 2 only sekarang. Okay, tapi kita ada satu lagi. Satu lagi payment ataupun cash flow dekat dalam timeline you ni yang tak dipertimbangkan. Iaitu nilai 100. Tadi kita cuma cakap tentang payment yang fixed payment D per 2. Okay? So yang itu bila you discountkan ke masa kosong, dia membentuk satu annuity, present value bagi ordinary annuity. Untuk yang D per 2. Okay, sekarang you ada satu lagi term 100 tu. Nominal value yang dibayar kepada you pada maturity date ataupun redemption date. Okay, macam mana you nak discount benda tu? Bila you nak nilai you punya bond ini, you kena discount semua cash flow ke masa kosong. Jadi macam mana you nak discountkan 100 tu? Yang D per 2 tadi kan guna ordinary annuity, present value bagi ordinary annuity. Tapi darab dengan D per 2. Okay, jangan lupa kena darab dengan D per 2. Sebab formula yang you buat tu adalah untuk bayaran RM1. Okay, jadi kena darab dengan D per 2. Okay, so sekarang ni yang 100 tu macam mana? Sama je benarnya, discount kan juga. Discount ke masa
ke masa kosong. Okay, diskaun ke masa kosong macam mana? Apa jadi bila dia diskaun ke masa kosong? Apa yang you jangka nilai yang you dapat? Think of kosong. Kemudian dekat sini, saya bawa keluar je. And 100. Okay, kita nak diskaunkan dia ke masa kosong. Jadi apa? Negatif Present value 100. sama dengan Sat- 100 bagi Negatif. bagi Bagi 2n. Is it? say for each period I interest adalah I. Hmm? Apa dia? Seratus kita nak discountingkan dia ke masa kosong. Bagi 2n. Tak ingat dah ni. Apalah. 1 plus I power of 1 plus I. 1 plus I power n. n. Sure or not? N. I think it's 2n because I think it's 2n. Power of 2n. Is it? It is actually, it should be 2n. Sebab I-nya adalah per period. Per period satu, untuk 1 tahun akan ada 2 kali. You akan dikenakan I. Interest. Okey, jadi sampai sini sebenarnya 100 ni adalah 2n. Period. Bukan n tahun. N tahun. Periodnya adalah 2n. Okey, so kat sini akan jadi 2n. Okay, so present value bagi cash flow yang terlibat dalam you punya timeline untuk bond ini adalah hasil tambah bagi present value D per 2 ni, annuity D per 2 tambah dengan yang ni. So itu adalah you punya present value pada masa kosong. Itu je konsep asas dia. Okay, so you dah tahu daripada chapter 1 yang you belajar. So you faham bond tu macam mana, then you boleh tentukan. Seterusnya you akan jumpa dia akan terus gunakan notation annuity dan discounting yang tadi tu. 100 per 1 tambah I kuasa 2N. Okay. Sebelum pergi lagi itu, sekarang ni kita nak bincang benda lain. Okay, boleh jelaskan yang tadi? Yang itu kita boleh lihat. Kat sini saya tunjuk sikit lah. Saya ke depan sikit. Yang ni. P, it is actually present value. P lah, price tu present value. D ni D per 2. Jangan pelik pula, ni sebenarnya D per 2. Ni D per 2, payment tadi kan? A 2N. Sebab tak ada simbol tu dia jadi 2 macam 2 bar kat atas pula. Sebenarnya dia sub 2N tu. Sub 2N I lah kat sini. Okay, tu A ni. A ini adalah present value of ordinary annuity of 2N period with interest rate
I. Okay, yang A tu. So you dah tahu A tu sama je. Sama je macam yang you construct, you derive dalam chapter lepas. You ganti saja daripada N kepada 2N. Okay. Dan yang ni nampak tak? Yang you buat tadi. Kan? Itu je lah. 100 per 1 tambah I kuasa 2N. Okay, boleh? Boleh? Yang kat rumah boleh tak? Boleh? Boleh. Okay. Okay, so kita patah balik. Saya nak cerita tentang accrued interest. Accrued interest, Okay, so this is a term or a type of interest which is important in bond. Accrued interest is the amount of interest that would have been paid between the last interest payment date and the settlement date if interest were paid on a daily basis. Amount of interest that would have been paid between the last interest payment date and the settlement date. Okay, interest payment date masa bila? Kalau kita consider payment two times per year. Interest payment date mestilah 6 months selepas daripada issuance of the bond. Di issue tarikh ni, contohnya di issue 1 bulan 1, jadi 1 hari bulan 1 bulan 6 ke? 1 bulan 7 lah. 1 bulan 7 you akan dapat first interest payment and then ke 30 lah? 30 bulan 6. Macam tu lah. Kalau 30 ataupun 1, lepas tu 31 bulan Disember. Okay, so 6 bulan sekali you akan dapat. So tarikh itu kita panggil sebagai interest payment date. Okay, interest payment date tadi kalau kita kata 30 bulan 6 dengan 31 bulan 12. Itu adalah interest payment date. If a bond is purchased between interest payment date, okay, bond tidak semestinya dibeli pada masa dia issue. Okay, kalau dia beli masa issue, you akan terus tunggu 6 bulan kemudian. Okay, tapi you boleh beli bond tu in between. Dia dah issue, lepas tu baru you beli. Okay, so dekat sini akan ada accrued interest yang diberikan. Clean price untuk beli bond tersebut, kita akan ataupun investor akan bayar. Ada dua istilah price kat sini, clean price ataupun dirty price. Kalau clean price, price which do not include accrued interest. Kalau dirty price, include accrued interest. Okay, so remember yang tu, kalau clean maksudnya tak ada lah. Tak ada accrued interest. Kalau dirty, ada accrued interest. Jadi kita tengok lagi. For US Treasury issue, accrued interest is calculated according to exact number of days
exact number of days between coupons. Okay, between coupons maksudnya between interest rate payment lah. Dipanggil between coupon, between interest rate payment, itu semua yang 6 bulan sekali tu. Okay. If accrued interest is to be calculated 35 days from the last interest payment, there are 183 days between the interest payment. Accrued interest would be 35 over 183 of the semi-annual coupon. Okay, nanti kita tengok sikit contoh lagi. Kalau Eurobond market, accrued interest based on 30-day month and 36-day year. Okay, walaupun kita punya setahun masih tetap yang sama, tapi dalam Eurobond dia kira macam tu. 30 hari sebulan dan 360 hari setahun. Itu you boleh tengok ni, yang lain-lain ni dia kira macam mana. Okay, let's see. Let's see example. Interest payment date for a 15% British government bond. Apa nama British government bond tadi? Kira cepat saya ingat. Okay, 15% British government bond, 27 April and 27 October. Okay. Okay, 27 April and 27 October, dia punya interest payment dates. Interest payment dates maksudnya dekat sini ada 27 hari bulan 4. Lepas tu 27 hari bulan 10. 6 bulan tak? 6 bulan kan? Okay. Sebab dia memang payable 2 kali setahun. Okay, so yang itu adalah interest payment date kita panggil. Okay, so 15% British government bond maksudnya apa? Kupon dia? $15 setahun. 15% tu interest dia, interest rate dia ataupun coupon rate dia lah setahun. 15%. Dia tak tulis kat sini. Kalau dia tak tulis tu kira 100 sajalah buku ni. Okay? Okay, jadi dia punya interest dia adalah ataupun kupon dia adalah 15% setahun. Okay. Calculate the accrued interest. Tu ada. Betul ada. Calculate the accrued interest per £100 nominal of stock if the settlement date for a deal is 15 July. Settlement date for a deal is 15 July. Kat mana 15 July? 15 July. Kat sini lah kot. 5. 4, 5, 6. Boleh lah. Entah macam tak mengikut skala je. Terus-terus je tak mengikut skala. Malah nak kira. 15 Julai. Settlement date. Ni adalah settlement date. Okay, so sekarang kita kena kira number of days from last interest payment date to settlement date.
Dari sini sampai sini. Ini adalah British Government Bond. So British Government Bond dikira macam mana? Ni UK and Japan accrued interest is calculated. You kena baca tak ini? Accrued interest UK and Japan basis of 365 day year including leap years. Leap years pun 365. Okay, jadi you tahu dia adalah British Government Bond. Jadi you kena kira per 365. So kira hari-hari dia. Dalam contoh ni dia terus tak bagi bulan 2 tu kan. Jadi you tak payah nak fikir lah pasal leap year tu. Okay, jadi dapat 79 hari. $79 days. Okay, so accrued interest is sebab kalau dalam kalau 15% adalah untuk setahun. Okay, jadi kalau satu pada interest payment date, you akan dapat berapa? Kalau ikutkan? 7.5. 7.5. 7.5 pound. Okay, 7.5 pound pada interest payment date. Tapi settlement date you dekat sini. Okay, jadi interest yang you dapat hanyalah 3.2466 pound sahaja. Okay. Sebab tak sampai pun sini. Okay, yang ini. Okay, so kita ada istilah yang ni pula. Istilah lain ni. Sum dividend dengan X dividend. Okay, dalam saham pun kita ada X dividend. Okay, kalau saham yang membayar dividen, dia akan announce pada quarter report, pada masa dia buat quarter report, dia akan beritahu bila tarikh X dividen dia. Okay. So bila dia bagi tahu tarikh X dividen tu, maksudnya you masih boleh beli lagi saham yang you akan dapat dividen yang dia katakan tu. Maksudnya bila quarter report, dia meeting, dia bentangkan dia punya performance company, cash flow dia semua macam mana, financial report dia. Lepas tu dia nyatakan dia akan bayar dividen certain value of dividend per share, dan dia akan beritahu bila tarikh X dividen dia. X date, dia panggil X date. Bila X date dia, maksudnya lepas daripada dia beritahu tu, contohnya kalau kita dengar dia kata dia punya dia akan bagi dividen yang tinggi per stock, okay, per share. So, per unit of stock. Jadi you boleh beli lagi masa tu, dan you akan entitled untuk dapat dividen yang nak diberikan. Macam bukanlah kata siapa yang dah pegang je. Bila dia announce, orang yang dah ada je boleh dapat. Tapi bila dinyatakan begitu, you tak ada lagi tapi you beli. Sebab you nak dapatkan dividen. Okay. Ataupun you kena pegang lagi. Saham you tu kena ada lagi sampai sekian tarikh dan only you dapat dividen. Okay. Alright. So bond itu tadi saya cakap stock. Okay. So ini tentang bond. So bond is quoted come dividend. Maksudnya a buyer. Oh sorry, saya cakap dia. Terbalik saya cakap X date
So lain sikit lah konsep untuk saham tadi. Nanti saya check balik semula. Nama dia extend. Okay, so dalam income dividend maksudnya buyer entitled to the next interest payment. Kalau ex dividend, not entitled to the next interest payment. Okay, so value of a bond is equal to the present value of coupon to be received plus the present value of the redemption amount using an appropriate rate of interest. Okay, so ni yang saya tunjukkan tadi. Present value of bond. Okay, so kita panggil nilai bagi satu bond adalah dengan menggunakan present value saja yang you dah faham dah tadi kan. Macam tu je, simple je. So this value may be compared with the bond's dirty market price and to assess whether the bond is cheap or dear. Okay, apa tadi bond dirty market price? Dirty price? Dirty price mestilah include. Okay. Dirty price must be include accrued interest. Okay, clean price tak ada accrued interest. In practice, investors normally assess bond using redemption yield, which is essentially internal rate of return approach. Internal rate of return approach, you dah belajar juga dalam chapter sebelum ni. Nama dia apa? IRR. Dalam kelas yang sebelum ni. Internal rate of return yang kita cari I. Kalau you boleh recall balik lah. So itu yang, so kita memang apply je ni semua. Apa konsep yang you dah belajar sebelum ni, kita apply je. Okay, so we go to interest yield. Tak ada lah yang ni. Oh, gambar rajah tak ada lah dekat dalam ni. Okay, lihat gambar rajah. Accrued interest. Okay, ni accrued interest. Tadi, dirty price dengan clean price. Okay. So dirty price dekat sini sebenarnya adalah graf dirty price melawan masa. Ex dividend date, interest payment date. Nampak ni interest payment date. Interest payment date, interest payment date. Okay, so ni berlaku in between two interest payment date. Sepatutnya pada interest payment date itu akan dibayar kupon. Okay. Jadi, bila seseorang tu beli bond dalam tempoh ni, kita ambil yang dari sini, kat sini. Selepas ni, yang ni, tu sikit saya ambil dari sini. Interest payment date, kalau beli pada interest payment date, jadi you bayar harga dirty price sama dengan clean price. Maksudnya tak tambah dengan accrued interest. Tak tambah accrued interest. Okay, kalau you beli somewhere here, you kena bayar accrued interest. You kena bayar accrued interest so that you akan dapat the next payment, the next coupon. You masuk dekat sini, you beli dekat pada interest payment date. Kan saya kata tadi, tak semestinya you beli masa di issue kan. You boleh beli masa yang lain. So kalau you beli pada masa hari, katakan 30 hari bulan 6, masa tu you beli. Jadi okey lah, you pegang, you beli you punya bond. 31 hari bulan 12, you akan dapat berapa ringgit dia punya kupon. Terus dapat je.
Tapi kalau you beli contohnya bulan depan, 31 bulan Julai. Dah lebih sebulan dah kan? Tapi kalau you beli tu, takkan you tak dapat apa-apa interest pada masa depan. Pada masa interest payment date. Interest payment date tu adalah tarikh itu, memang tarikh itu. Takkan you tak dapat interest tu. Okay, jadi you nak dapat juga interest tu. Untuk dapat tu, you kena bayar harga yang sedikit berbeza. Harga you lebih sikit daripada harga yang beli pada tarikh interest payment date tadi. Dan you akan dapat, sama-sama akan dapat, kalau RM15, sama-sama akan dapat RM15 walaupun beli pada masa yang berbeza. Faham tak? Okey, jadi kita dapat lihat dekat sini, bayaran ni makin meningkat. Sebab ni dah makin lewat ni beli. Dah makin dekat dah dengan tarikh settlement date. Interest payment date. Jadi, dia punya harga dia makin tinggi. Okay, so dalam ni dia kata ada yield ni, dia ada X dividend which is 7 working days before interest payment date. Okay, 7 working days, 7 working days X dividend. So pada masa ni, untuk yield saja, you bayar kurang daripada clean price. Okay, kurang daripada clean price. Lagi rendah lagi you bayar. Okay, boleh? Boleh? Penat je. Okay, tak apa. Ada soalan tak? Kat rumah ada soalan tak? Tengok balik yang ni. Kat rumah okey tak? Ada soalan? So far okay. So far okey eh? Okay, so boleh tengok balik. Dalam kelas yang seterusnya, kita akan bincang tentang section seterusnya, present value of payment. Kelas seterusnya pun cuti kan? Selasa cuti tapi Rabu tak cuti. Rabu tak cuti? Ya. Yeah. Ada. Chapter 1. Lepas cuti. Masa kelas 2 jam? Chapter 1? Setakat ni dirancangkan begitu kecuali ada perubahan. Nanti saya bincang balik dengan Dr. Ben. Okey, saya sepatutnya 2 jam. Sekejap sorry, patutnya minggu depan. Kalau dapat. Tak apa, saya bincang balik. Kalau ikutkan minggu depan, hari Selasa minggu depan. Takut. sebab tak cakap awal kan. Tapi saya ada tulis dekat situ, tak ingat lah pula. Okey, kalau tak ada soalan, I should give you talk on project sebenarnya. You all dah jumpa dengan kawan-kawan? Maksudnya dah jumpa secara virtual lah dengan kawan-kawan. Dah buat group masing-masing kan? Saya akan, macam mana, you all ada free time tak? Selain daripada masa sekarang ni lah. Penat dah saya rasa. Maksudnya macam petang pukul 5-6 ke contohnya, saya boleh bagi online je lah. Taklimat. 1 jam je macam tu. Hari ni ke esok ke? Esok kan? Boleh. Kalau tu esok petang pukul berapa? 5-6 boleh? 5-6. Nanti saya check dengan group satu lagi sebab saya nak dua-dua kumpulan sekali. You will work dalam dua-dua kumpulan serentak. Okay? So 5-6 esok so saya bagi tahu tentang projek sulam you all. Okay, so I think that's all for today. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you, Doctor.